akan datanglah savior, penyelamat kepada ekonomi, masalah digital currency yang mencengkam, akan datang penyelamat dari sudut makanan. Dia akan datang dengan segunung roti, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akan datang. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita berjumpa, bertemu, menyambung lagi ciri-ciri perbincangan kita berkenaan dengan bencana-bencana yang ada di atas muka bumi ini di akhir zaman. Jadi kita telah pun berbincang sebelum ini berkenaan dengan beberapa perkara tentang bencana alam dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bincang lagi, kita akan memperdalam dan memperhalus lagi tentang bencana ini. Dan insyaAllah kita juga sedang berbincang berkenaan dengan perancangan terakhir. Saya tak sebutlah perancangan yang terakhir, tapi perancangan yang terkini lah. Terkini Yang terkini maknanya perancangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkuasa pada hari ini, yang terdiri daripada mereka yang ada berkuasa di peringkat dunia, global, iaitu untuk membawa satu ancaman baru, iaitu duduk di bawah penguasaan mereka secara total 100%. Jadi insyaAllah sebelum kita mula, saya nak mengajak diri saya dan diri tuan-tuan puan-puan semua sama-sama kita mengucap dua kalimah syahadah. Bagi mereka yang telah pun Islam, maka mengucap dua kalimah syahadah ini untuk meminta supaya Allah Subhanahu wa taala membuang segala syirik dan perkara-perkara dosa yang mungkar yang ada dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan syahadah ini kita mentajdidkan iman kita, memperbaharui iman kita. Dan kedua, kita minta supaya Allah izin kita untuk hidup bersama Islam dan perjuangan Islam. Yang ketiga, supaya kita mati dalam keadaan syahadah, dalam keadaan Islam. Bagi mereka yang bukan Islam, yang ada di dalam program ini, kalau nak ikut pun boleh juga kalimah syahadah. Kalimah syahadah ini bermakna kita mengaku, kita menyaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diagungkan melainkan Allah. Dan kemudian kita berdoa, kita mengaku Rasul Muhammad sebagai Rasulullah. Kalau nak baca pun boleh sama-sama. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, memberikan petunjuk hidayah. Sebab ada pengalaman kawan-kawan kita yang bukan Islam yang bila dia ikhlaskan hati dia, dia serahkan diri dia kepada God, kepada Tuhan, dia kata, ya Tuhan, kalau engkau ada, engkau cari, engkau jumpakan aku dengan kau. Macam itu kan, doa dia macam itu. Ya Tuhan, oh God, if you exist, can please let me find you. Biar diberikan kepada aku supaya aku boleh jumpa dengan kau, boleh berjumpa dengan agama yang kau redha. Jadi doa macam itulah, tak kira lah macam mana kita doa pada Tuhan yang sebenar. Jangan doa pada Tuhan-Tuhan yang lain kan, doa yang sebenar. The real God kan, the real God. Pada orang beriman, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah, marilah sama-sama kita menghidupkan perasaan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, kepada para pengikut sahabat, kepada pengikut sahabat, seterusnya kepada para guru-guru kita, ulama-ulama yang muhakkikin, ulama yang muktabar, dan kemudian seterusnya sampailah kepada kita. Kita nak panjangkan rasa kasih sayang mesra kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang mengikuti perjuangan baginda sehinggalah ke akhir zaman, sehinggalah ke akhir hari terakhir kiamat. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita rendahkan diri kita, minta ke Allah, ya Allah, janganlah jadikan dosa aku, jangan jadikan syirik aku, janganlah jadikan jahil aku, janganlah jadikan kehinaan aku, lalai aku, malas aku, segala perkara yang buruk, ya Allah, janganlah jadikan perkara-perkara itu sebagai menghalang hidayah-Mu. Ya Allah, janganlah jadi keburukan yang ada pada kami ini, ya Allah, sebagai penghalang taufik-Mu, penghalang rahmat-Mu, penghalang barakah dan penghalang ma'unah dan karamah-Mu. Ya Allah, minta ke Allah. Kita minta supaya Allah berikan kepada kita kekuatan hidayahnya, taufiknya. Kita amat memerlukan kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu, insya-Allah. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita akan sambung sikit berkenaan dengan Great Reset. Great Reset iaitu salah satu daripada bencana yang besar. Bismillah. Izinkan saya minum air sikit tekak kering. Bismillah. Malam-malam ni kena minum lebih sikit. Jadi kita nak membincangkan tentang Great Reset yang sebenarnya dirancang oleh musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah. Jadi sebenarnya bencana yang besar yang dirancang oleh iblis, dirancang oleh syaitan, yang bukan umurnya ratusan tahun, bukan, umurnya ribuan tahun. Ribuan tahun yang telah diambil daripada Adam alaihissalam, zaman Adam sampailah ke zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana perancangan itu berjalan dan sehingga akhirnya sekarang kita berada di fasa-fasa akhir kepada perancangan tersebut yang mereka jangka akan mengadakan Great Reset pada tahun 2030. Inilah digambarkan sebagai agenda abad ke-21. Agenda abad yang ke-21. Bermula secara khusus pada tahun 2020, targetnya sampai 2030. Jadi ini agenda mereka. Jadi ini adalah hasil kajian yang kita lakukan dan kita mendapati perkara ini. Dan daripada agenda ini, yang sebagaimana saya gambarkan, agenda ini akan menguasai seluruh kehidupan manusia dari pelbagai aspek. Sebab dia nak datang kepada manusia ini daripada depan, belakang, kanan dan kiri, kata iblis. Dia nak datang depan, belakang, kanan, kiri, maknanya seluruhnya. Maka dia akan membina keancaman daripada seluruh kehidupan kita. Antaranya yang kita nampak ialah ekonomi. Dia akan menjadikan ekonomi ini dikuasai oleh mereka. Bila kata ekonomi ini, kehidupan. Makan, minum, nak beli makan, trading, kerja, jobs, semua itu ekonomi. Dan kemudian dia akan mengancam juga dari sudut kedaulatan negara. Kedaulatan negara pun dia akan ancam. Tuan-tuan, sebab tu saya katakan sini, perbincangan kita ni perlu difahami oleh para ulama. Perbincangan kita perlu difahami oleh para umara, terutamanya majlis raja-raja, terutamanya para sultan, yang saya yakin mereka pun ada dapat berita-berita ini. Cumanya bagaimana solusinya, bagaimana nak buat
Dia tak ada tu. Hak tu dia tak ada. InsyaAllah saya yakin dia tak ada. Kalau dia ada, tentu tak jadi apa yang kita nampak pada hari ini. Dia tak ada. Jadi kedaulatan negara, kedaulatan raja-raja, kedaulatan sultan, kedaulatan agung yang di Pertuan Agong, semuanya akan terancam. Begitu juga ancaman dari Great Reset ini akan sampai kepada ancaman dari sudut keselamatan dan undang-undang. Keselamatan dan undang-undang, dan ancaman dari sudut kelestarian hidup alam sekitar, ancaman dari sudut pendidikan dan kebudaya kemanusiaan, dan akhir sekali ancaman dari sudut agama. Ancaman dari sudut agama yang benar. Dan digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita ni akan mengikut apa yang mereka rancang itu sejengkal demi sejengkal. Kita akan duduk bawah perancangan dia itu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dan kemudian sehinggalah sampai mereka bawa masuk dalam lubang biawak. Dalam lubang biawak pun akan masuk juga. Apa masuk lubang biawak? Dah masuk dalam lubang biawak ni, nak keluar tak boleh dah. Dia dah ikat kita, dia dah pegang kita. Itu maksudnya. Maka ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasara?" Maka Nabi menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka? Yahudi dan Nasara." Ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan, maka mereka telah pun merancang pelbagai perkara. Antaranya saya dah sebut dah fasa-fasa yang semalam tu, saya sebut fasa-fasanya secara ringkas. Daripada kajian kita, sebenarnya kita dah bentang perkara ni sejak tahun 2016 secara makro, kemudian 2011 secara umum, kemudian secara detail sikit 2016, 2020, 2021. Lebih nampak lagi perkara yang berlaku tu, seperti virus sebenarnya 2016 kita cakap dah kan. Bila Bill Gates dah sebut pasal biological weapon, kita dah sebut dah biological weapon. Sebelum tu lagi 2010 Rockefeller Foundation dah cerita dah tentang biological weapon. 2010 dia mengeluarkan dia punya report dia, laporan dia. Business Network, World Business Network. Baik, jadi sini kita lihat kita dah membincangkan perkara tersebut. Kita ulang balik, dan dalam fasa-fasa itu secara ringkas saya sebut kat sini, mereka bukan sahaja nak kuasai ekonomi, nak kuasai kedaulatan negara, nak kuasai kedaulatan undang-undang, nak menguasai raja-raja, nak menguasai pendidikan, bukan sahaja nak menguasai sistem tadi, tetapi yang lebih penting, mereka nak menguasai setiap individu yang ada di atas muka bumi ini, setiap individu. Sebab itulah di dalam fasa-fasa yang saya menggambarkan kepada tuan-tuan, kita telah bincang pada fasa yang ketujuh semalam. Saya sambung lagi. Fasa ketujuh ni kita nak sebut bagaimana mereka telah di peringkat fasa ketujuh ni, mereka telah pun menguasai yang pertama sekali minda manusia. Minda manusia mereka dah kuasai dah, ilmu yang kita belajar tu, yang kita dah belajar sampai PhD, sampai universiti, daripada sekolah tadika, sekolah pendidikan pra sekolah, daripada kita kata tadikanya, taskanya, taskinya dan sebagainya, sampailah kepada universiti, sampailah kepada PhD, sampailah kepada ilmu yang ada pada kita pada hari ini. Minda kita, ilmu kita telah di reset, dikuasai. Jadi manusia ni dia reset nombor satu dengan ilmu. Dengan ilmu. Sebab tu bila kita tengok orang-orang yang menjajah ni mengikut perancangan syaitan, dia bukan hanya sekadar jajah pergi bunuh tempat, gampas tempat orang, ambil tak. Dia bentuk manusia yang dia nak bentuk selepasnya. Apa manusia yang dia nak bentuk selepasnya? Dia nak bentuk manusia-manusia yang digambarkan sebagai manusia yang mengikut order baru dunia. Mengikut order baru dunia. Contohnya manusia yang bersifat sekular, manusia yang bersifat apa ni kita gambarkan liberal, plural, macam-macam jenis, nihilis. Jadi macam-macam. Jadi itu semua kita lah yang dididik. Mula-mula tuan-tuan, Great Reset ni jangan kita tengok ekonomi, tak. Mula-mula Great Reset dia bermula dengan ilmu kita, pengetahuan kita.
Sehingga hari ini kita berkilat, otak kita berkilat, ada ilmu yang banyak, PhD, tapi hati kita rosak. Otak kita berkilat, tapi tidak boleh nak dihubungkan dengan iman kepada Allah, nak dihubungkan dengan akhirat, tak boleh nak hubung. Jadi otak kita sekadar berfikiran dunia sahaja. Kalau pakar ekonomi, ekonomi dunia, tak sampai akhirat. Tidak ada konsep ihsan, tak ada. Kalau hutang mesti ada riba, mesti ada bunga. Contoh. Kalau engineer tu fikir macam mana nak buat benda-benda yang ada keuntungan di dunia sahaja. Contohnya lah. Jadi maknanya education kita dipegang dulu, education kita ni. Education kita ni dipegang. Sehingga orang-orang yang ada pada hari ini begitu taksub dengan educationnya. Kenapa belajar? Kenapa belajar sampai universiti? Kerana dapat kerja yang baik, supaya saya boleh dapat kedudukan yang tinggi. Kan? Jarang sangat orang yang belajar sampai universiti, sampai PhD, supaya apa? Supaya saya lebih kenal Allah, supaya saya boleh mengabdikan diri kepada Allah, supaya saya boleh menjadi hamba Allah yang baik, boleh berabudiah dengan baik. Tak ada. Adalah seorang dua agaknya. Jadi nak sebut kat sini sistem pendidikan. Nombor satu, dia dah reset dah pemikiran kita ni. Pemikiran kita ni dah reset dah. Sehingga ilmu yang ada pada kita semua dia tapis. Dia tapis dah ilmu. Kalau medical, ilmu yang dia nak, ilmu yang sangkut paut dengan biochemistry. Sakit, ubatnya ini. Apa ubatnya? Pil. Pil apa? Chemical reaction. Bismillah. Kalau medical. Tak ada dah nak guna Tibun Nabawi. Tak ada dah. Kecuali orang yang belajar Tibun Nabawi lah. Kalau arus semasa mana ada, tak ada iktiraf. Belajar Tibun Nabawi, tak iktiraf. Belajar tentang natural, daripada natural, tak ada iktiraf. Belajar homeopati, tak ada iktiraf. Belajar bekam, tak ada iktiraf. Bekam darah diharamkan pula, tak boleh. Jadi ilmu medik kan hanya sekadar ilmu Rockefeller punya foundation, Rockefeller punya syllabus. Saya minta maaf lah kalau ada medical doctor kat sini. Itu hakikatnya. Engineering belajar setakat untuk develop dunia aja. Develop dunia tanpa mengira sifat ihsan dan sebagainya. Jadi nombor satu ni, ilmu kita ni telah di reset. Daripada asalnya dulu reset awal, kalau orang yang beriman berilmu, makin dia berilmu, makin dia khasyatillah, makin takut pada Allah. Makin berilmu, makin takut dengan Allah, makin bertakwa kepada Allah, makin menjadi baik. Makin berilmu, makin tunduk bagai padi. Makin berisi, makin tunduk, tawaduk. Ini tak. Makin berilmu, makin dia makin besar. Sampai ada keluar statement daripada kalangan ustaz-ustaz kita. Dulu dia kata, masa zaman Nabi dulu, mana ada PhD? Dia kata macam itu. Mana ada PhD? Dia belajar PhD hadis. Dia belajar PhD usuluddin. Belajar PhD bagian fiqh. Mana dulu ada PhD? Tidak ada. Sekarang aja ada. Jadi sekarang ni lebih baik daripada dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sampai macam itu. Ada sebahagian ustaz-ustaz kita, tak semua. Dia bangga dengan PhD dia. Mentang-mentang lah dia ada PhD dalam hadis. Dia cerita pasal hadis saja. Bukan kata tak boleh. Boleh ceritalah pasal hadis, tak ada masalah. Tapi nak kena seimbang dengan yang lain juga. Baik. Jadi maknanya nombor satu, riset dari sudut ilmu. Kita nampak benda yang sekular. Tengok sesuatu tak boleh nak hubung dengan iman, dengan Allah. Tak boleh hubung dengan akhirat. Ini nombor satu. Sehingga rosak hari ni. Kalau dia pakar bahagian sains, dia terror bahagian sains. Itu pun dia bahagian tu je. Lepas tu bahagian akidah dia rosak. Itu yang dikata ubat boleh menyembuhkan pakcik. Pakcik kena makan ubat ni. Kalau pakcik tak makan ubat, pakcik akan sakit sampai mati. Kena makan ubat ni. Kenapa? Ubat ni lah yang menyembuhkan. Maka datanglah akidah Qadariyah. Akidah Qadariyah. Ubat boleh menyembuhkan. Dah tak jadi dah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak jadi dah. Ini ilmu. Mula-mula riset manusia tu, dia riset ilmu dulu. Ilmu. Bila ilmu dah, otak mental kita dah fikir dia terpisah daripada iman, terpisah daripada akhirat, maka datanglah ketakutan ilmu.
Dia akan ancam ilmu. Lepas tu dia ancam fizikal. Ni sekarang ni dia ancam fizikal pula. Dia kata apa? Dia kata setiap penyakit kan ada ubatnya yang telah ditentukan. Kalau ubatnya tak dapat, tak ada. Macam COVID-19 ada ubat tak? Tuan-tuan, COVID-19 ada ubat tak? Kata WHO, tak ada ubat. Habis apa yang ada? Vaksin. Vaksin apa? Untuk bagi imuniti kita, antibody kita meningkat, akhirnya boleh lawan vaksin. Lawan virus. Dia kata vaksin. Ubat tak ada, tapi kena ambil vaksin. Sebab vaksin akan stimulate imuniti kita. Habis lain-lain tak ada, lain-lain tak ada. Kan? Kajian tentang ivermectin disekat. Dia sekat. Kajian tentang Tibun Nabawi disekat. Kajian tentang Ayurveda and Chinese medicine, traditional natural party, homeopathy disekat. Tak boleh. Tak boleh. Ini semua bukan ubat. Ubatnya hanyalah kita meningkatkan imuniti. Tapi bila kita kata tingkatkan imuniti dengan cara lain, dia tak terima. Dia terima dengan vaksin sahaja. Ini arus perdana WHO hari ini. Jadi fizikal kita diancam. Jadi diancam dengan kepahaman-kepahaman yang telah diselewengkan. Dan kemudian sebab itu kita sebut, maka mereka telah mengancam itu, dan mereka telah memecah belahkan kita. Mereka menyemarakkan pengkhianatan. Tuan-tuan, banyak yang memimpin adalah pengkhianat. Sebab tu macam-macam masalah hari ini timbul. Macam-macam masalah. Dia akan ni adalah fasa-fasa saya sebut semalam. Saya nak sambung lagi. Kemudian antaranya fasa yang ketujuh saya sebut ialah dia menguasai mental kita, dia menguasai fizikal kita. Sekarang dia nak menguasai spiritual kita pula, iman kita pula, hati kita pula dia nak menguasai. Dia nak menguasai itu pula. Sebab itulah kita lihat pada tahun 2022, tahun depan, maka mereka akan sampai kepada fasa untuk melaksanakan pecah belahkan terutamanya Muslim, terutamanya mukmin. Bismillah. Dengan platform-platform yang ada, mereka buat platform. Antaranya mereka akan mengenengahkan satu agama baru. Agama baru dia apa? Disebut Milah Abraham. Apa Milah Abraham ni? Agama yang menggabungkan antara Yahudi, agama Jewish, agama Christianity dan juga agama Islam. Jadi tiga-tiga ni adalah agama yang berasal daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dikata oleh kerana yang Nabi Ibrahim yang mengasaskan tiga-tiga agama ini, yang dipanggil Abraham, maka kita kena kembali balik kepada Millah Ibrahim, dia kata. Sistem agama Ibrahim, agama yang Hanif. Supaya apa? Supaya kita tak bergaduh antara Yahudi, antara Kristian dengan antara orang Islam. Kita tak bergaduh. Tuan-tuan, saya nak tanya, orang Kristian dengan orang Islam bergaduh tak? Tak bergaduh. Yang bergaduh tu Zionis je. Yang bergaduh tu Zionis. Orang Islam dengan orang Yahudi bergaduh tak? Tak bergaduh. Yang bergaduh tu Zionis. Sebab tu ulama menggambarkan yang musuh tadi tu ialah Zionis. Zionis tu, Yahudi yang dimaksudkan ialah Zionis. Mereka yang ganas berpendirian politik tadi. Maka mereka nak memperkenalkan suatu agama yang disebut Milah Abraham, ataupun agama Ibrahim yang disatukan tiga agama besar ini. Dan kemudian lepas itu mereka akan menggabungkan agama-agama yang lain. Dia tak cukup sekadar Jewish, Yahudi, Kristian dan Islam digabungkan. Mereka nak gabung juga agama-agama yang lain. Hindunya, Buddhanya, Buddhisnya, agama Buddhanya, agama-agama yang lain lah, banyak lagi agama lain. Jadi maka bila dijadikan agama itu, maka dia akan membentuk satu agama yang baru, iaitu disebut sebagai gabungan agama-agama, dipanggil New Age Religion ataupun One World Religion.
yang mana HQ-nya, ibu pejabatnya akan dilancarkan pada tahun 2022 tahun depan di Abu Dhabi di UAE. Ini disebut milah Abraham. Saya tak tahu dengan fatwa-fatwa yang lain, tapi fatwa daripada Kerajaan Negeri Johor, Jabatan Agama Islam, alhamdulillah, dia telah mengharamkan milah Abraham ini. Telah mengharamkan, ada fatwanya, ada gazetnya, ada dia punya telah digazetkan sebagainya. Jadi nak sebut kat sini tuan-tuan, inilah yang akan dibentang pada fasa ke-7, sebab mereka bukan sahaja nak menguasai minda kita dengan ilmu yang telah dipesongkan, ilmu yang telah diselewengkan, dan kemudian fizikal yang juga telah diselewengkan. Mereka nak menyelewengkan pula hati, jiwa-jiwa spiritual yang ada. Maka mereka akan menggunakan platform agama baru ini untuk mengiktiraf hanya mereka yang bersama dengan one world religion, atau yang bersama dengan agama-agama Abraham, milah Ibrahim ini. Maka mereka lah sebenarnya orang yang sebenarnya diiktiraf, yang diiktiraf. Maka yang lain daripada itu mereka akan kata sebagai sesat. Kalau kita nak Islam aja, tak nak gabung-gabung ni, maka sesat. Sebab apa kita tak nak gabung-gabung, tuan-tuan? Dalam Quran kata apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Allah firman dalam surah Al-Baqarah, jangan kamu campurkan al-haq dan batil. Jangan campurkan. Maknanya tak boleh bergabung. Tapi adakah bila kita tak bergabung, kita bergaduh? Tak boleh bergaduh. Kita bukan nak memerangi siapa-siapa. Kita bukan nak memaksa orang masuk Islam. Tidak. Tetapi dia buat situasi seolah-olahnya, kan, orang yang tak nak bergabung ni jahat. Orang yang tak nak bergabung jahat. Sedangkan bergabung itu adalah haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan al-haq dan batil. Jelas Allah sebut di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Jangan campur-campur, tak boleh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jelas Allah kata, agama kamu, agama aku tak boleh gabung. Dalam ayat yang lain Allah kata apa? Innad din 'indallah al-Islam. Agama yang ada, yang diiktiraf di sisi Allah hanya Islam. Suratul Imran. Dan jangan cari agama lain. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa-siapa yang cari agama selain daripada Islam, cari agama lain, gabung-gabung sebagainya, falan, maka sekali-kali sampai bila tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Dan di akhirat dia rugi. Jadi maknanya dalam Islam tak boleh bergabung, tetapi mereka akan menggabungkan agama-agama. Ini great reset yang kita kata di ultimate-nya, kemuncaknya. Mereka akan menggabungkan ini, dan di sini menjadi alasan untuk dia menyesatkan lebih ramai. Maka Nabi sebut apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kepada kita satu ayat yang cukup baik. Fama za ba'dal haqq illa ad-dhalal. Maka selain daripada al-haq al-Islam, selain daripada agama yang Allah turunkan tadi, illa ad-dhalal, semua itu sesat. Jadi ini adalah great reset yang akan berlaku, di mana pada masa itu umat Islam akan dipaksa untuk bergabung dengan agama-agama lain. Maka kita akan melihat besok, tak lama lagi ni, ada orang Islam sembahyang sama dengan orang Yahudi sembahyang sama dengan orang Kristian sembahyang. Maka keluarlah statement-statement daripada orang-orang politik kita apa, kita ni kan, bukankah kita menyembah Tuhan yang sama, dia kata. Bukankah kita menyembah Tuhan yang sama, iaitu Allah? Mana sama? Orang Islam Tuhannya hanyalah Allah, mentauhidkan Allah. Orang Kristian dia ada Allah juga, dia ada Ruhul Qudus, dia ada juga Jesus sebagai Tuhan, Son of God, dia kata ni Tuhan juga. Yahudi pun ada Tuhan lain, Uzair dikata Tuhan. Yahudi pun ada Tuhan lain juga. Uzair anak Tuhan, dia kata.
Tuhan juga, macam mana Jesus anak Tuhan, kata orang Kristian. Buddha lagi pula kan. Begitu juga Hindu, lagi banyak Tuhan. Jadi mana satu Tuhan ni? Hanya Islam saja yang mentauhidkan Allah. Jadi Great Reset, fasa ketujuh, dia akan merosakkan akidah umat, sehingga umat akan keliru. Kan, apa salah berdoa ramai-ramai? Apa salah berdoa ramai-ramai? Kan, mula-mula orang Islam baca, imam baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu orang padri pula baca doa, oh Jesus. Lepas tu orang-orang Yahudi pula baca doa Haleluya dah, sebagainya lah, macam-macam. Saya pun tak tahu macam mana dia baca doa. Kan, kita pun baca doa mengiktiraf, kita aminkan pula. Jadi fasa ketujuh, kan, mereka akan mula menghancurkan gerakan-gerakan Islam, menghancurkan kuasa-kuasa Islam. Itu Great Reset yang akan dibuat. Maka untuk melaksanakan itu, maka mereka akan mulakan dengan Peace Convoy. Dia akan mulakan dengan Peace Convoy. Kan, konvoi keamanan yang telah pun bermula pada tahun 2015. Dah mula dah sebenarnya. Kan, yang mana pada platform itu akan diumumkan keharmonian dengan berkat keamanan, keharmonian sebagainya, Dialogue of East and West. Dialogue of East and West. Maka antara diskusi-diskusi mereka untuk nak reset akidah, orang-orang Islam ini, yang pertama dia kata religious pluralism and freedom of belief. Yang pertama sekali, discussion antara dialog East dan West ini, kita nak membincang tentang kesamarataan agama dan kebebasan di dalam beriman. Kebebasan dalam beriman. Jadi dia akan suruhlah seorang ustaz ni cakap, kita ni kena tidak dipaksa beragama. Maka dia pun keluarkan ayat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Maka kita kena meraihkan agama lain. Kita tak boleh gaduh-gaduh dengan agama lain. Siapa yang gaduh dengan agama lain ni? Kemudian yang lebih hebat lagi, kita kena iktiraf agama lain sebagai benar. Kerana apa? Mereka ada keyakinan mereka sendiri, kita ada keyakinan kita sendiri. Nampak macam betul, tapi rupa-rupanya pluralisme, menyamaratakan agama. Kemudian poin yang kedua ialah akan ada usaha-usaha inisiatif untuk membetulkan pengalaman supaya kita boleh hidup secara aman sama-sama, coexistent, peaceful coexistent dan tolerance. Maka pada masa itu, siapa yang tak boleh hidup sama-sama gabung agama ni, siapa yang tak boleh toleran dalam beragama ni, maka dia akan dilabel sebagai pengganas dan sesat. Tuan-tuan yang tak mau menggabung, menyamaratakan agama, tuan-tuan akan dipanggil sebagai sesat. Ni poin kedua dalam Peace Convoy. Ni disebut ni, saya bacakan aja ni. Kemudian dia akan sebut role of religion, peranan agama itu in supporting citizenship and consolidating. In supporting citizenship and consolidating, maknanya dia kata apa? And role of religion ni, sebenarnya religion, agama ni kan menyokong kepada pembangunan one world government, citizenship, one world citizen. Saya seorang rakyat dunia. Dan juga consolidating human principle, iaitu kita nak kena satukan kita kata pahaman-pahaman, prinsip-prinsip kemanusiaan yang ada pada semua orang. Ini adalah liberalisme, liberal. Ada tak benda yang Islam tak boleh bersama dengan yang lain, yang batil tadi? Ada tak? Ada. Kalau tak ada, tak sama. Apa beza Islam dengan yang lain? Bismillah. Contohnya hak untuk beragama tadi, contoh. Maka di dalam satu carta yang ada sekarang pun di dalam United Nations menyatakan bahawa setiap manusia mempunyai hak untuk memilih agamanya. Maka termasuklah anak-anak. Maka anak-anak juga berhak untuk memilih agamanya. Maka sebab itu anak-anak tidak boleh dibenarkan membesar mengikut agama mak ayah dia. Kena membesar mengikut agama negara
negara mengikut agama dunia global. Maka tak boleh dah hantar ke sekolah tahfiz, tak boleh dah hantar sekolah agama, tak boleh dah hantar ke sekolah mana. Kenapa? Kalau kita hantar ke tahfiz sekolah agama, kita paksa anak kita menganut agama Islam, kata dia. Maka kita kena bebaskan anak-anak, kena duduk di dalam suasana yang bebas pemikirannya, jiwanya, sehingga akhirnya umur 18 tahun, umur 21 tahun, mereka akan pilih agama mana yang dia nak pilih. Maka global telah mengambil alih tanggungjawab mak ayah sebagai pendidik kepada anak-anak dia. Habis dah, tak ada. Ini adalah poin yang ketiga, misi kepada peace convoy yang akan dibuat. Kemudian yang keempat, ialah obstacle. Dia akan cerita tentang obstacle, halangan-halangan to the dialogue and coexistence and possible solution. Dia akan kata apa dia halangan-halangan untuk menjadikan agama yang bersatu ini. Halangan-halangan untuk nak menyatakan pluralisme, kesamarataan agama. Halangan-halangan untuk menyatakan liberalisme, menerima pendapat-pendapat yang lain. Contohnya Islam kita boleh terima LGBT contohnya. LGBT boleh terima. Kenapa? Itu hak dia. Dia nak kahwin dengan sama laki-laki, kahwin perempuan-perempuan, apa salah dia kata begitu. Maka apa halangan-halangan untuk nak menimbulkan agama-agama tadi? Halangan itu akan ada solutionnya. Dia akan bagi solution. Apa dia? Siapa yang bersama kami, maka dia adalah friends kita, kawan kita, rakan kita. Siapa yang tidak bersama, mereka enemy, mereka sesat. Jadi tuan-tuan, siapa yang nak mentauhidkan Allah bakal menjadi orang yang sesat ketika sekiranya mereka benar-benar melaksanakan konvoi ini. Konvoi ini datang ke negara kita. Kalaulah menteri agama kita tak tahu, tak perasan, kalaulah ulama kita tak perasan, akhirnya orang yang mentauhidkan Allah akan dianggap sebagai sesat. Orang yang mentauhidkan Allah akan dianggap sebagai sesat. Dan akhirnya orang yang sesat itulah orang yang digambarkan sebagai teroris, dan orang yang teroris itu akan dirampas hartanya, boleh diambil nyawanya, boleh ditangkap dan dibunuh. Bismillah. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu antara 4 main discussion point yang ditulis di dalam dia punya pergerakan dia, dan akan berlaku ke seluruh dunia. Dan inilah great reset yang akan dilakukan, yang mana hasil daripada ini, great reset ini, maka mereka akan menjadikan orang Islam berpecah dua. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi orang yang beriman, berpegang dengan mentauhidkan Allah dan mentauhidkan agama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mentauhidkan Allah dan mentauhidkan Islam sebagai agamanya. Itu nombor satu. Yang tidak ada sedikit pun padanya munafik. Yang ini golongan yang sedikit, golongan yang tertekan, yang minoriti. Mungkin apa yang saya nak cakap ni tak boleh cakap dah tahun depan. Tahun depan tak boleh cakap dah. Cakap-cakap kena block dah FB. Sekarang ni FB block sebab cerita pasal vaksin. Tapi cerita pasal ni belum lagi. Tak lama lagi cerita pasal ni pun kena block. Tuan-tuan rakamlah saya punya ni. Ambil lah, simpan dah. Mudah-mudahan dapat panduan. Masa susah besok boleh ingat, dengar balik apa saya sebut ni. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu lagi, golongan munafik. Nampak Islam, nampak ada janggut, nampak ada kopiah, nampak pakai serban, nampak pakai jubah, nampak bercakap pasal Al-Quran, bercakap dengan hadis, tetapi rupa-rupanya sedikit pun tidak ada iman dalam hatinya, tidak ada iman langsung. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, kerana dia memilih untuk bersama dengan mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah. Apa mensyirikkan Allah? Dia mengiktiraf Tuhan-Tuhan yang lain tanpa sedar ataupun dengan sedar. Dia mengiktiraf. Mudah-mudahan tak sampai ke Nusantara, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah izin dan kelompok Taifah Mansurah akan bangkit daripada tempat kita ni. Daripada Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunei,
Filipina dan Nusantara akan bangkit mudah-mudahan. Tak sampai. Sebab tu saya cakap ni tuan-tuan, supaya para ulama kita nampaklah perkara ni tak banyak pun sikit lah. Terutamanya ulama-ulama kita yang ikhlas, cuma tak tahu, tak ada maklumat. Jadi kita lihat berlakulah dua ni ad-duhaima, fitnah yang besar. Yang besar tuan-tuan. Dan inilah antaranya fasa yang terakhir Great Reset. Great Reset yang akan dibuat sebelum datangnya fasa-fasa yang lebih hebat daripada itu, yang akan sampai kepada kemuncak, iaitu fasa pembunuhan, peperangan dan bencana alam. Fasa-fasa itu akan datang. Digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akan berlakulah apa yang digambarkan, kesusahan-kesusahan dan kesusahan-kesusahan. Contohnya, perkara yang digambarkan akan berlaku climate change, perubahan cuaca, dan bencana-bencana semakin besar, semakin kuat. Dan saya sebutkan kat sini, mereka gunakan semua itu, bencana itu, kesusahan itu, supaya manusia mengikut agama tadi, sesat. Supaya manusia jadi mengikut ekonomi mereka, mengikut perlembagaan mereka, mengikut undang-undang mereka, supaya semua ikut saja. Sebab itulah Nabi gambarkan, tuan-tuan hormati Allah, bagaimana dalam hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan akan berlaku sebagai tanda-tanda kiamat itu, azab dari sudut gempa bumi dan sebagainya. Hari ni kita baru jumpa banjir. Itu pun dah kelang kabut dah. Banjir pun dah kelang kabut dah tuan-tuan. Ini pun belum banjir besar. Ni ada banjir apa ni gelombang kedua ni. Gelombang kedua ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, katanya, telah bersabda Nabi, tidak akan datang kiamat sehingga banyak terjadi gempa bumi. Banyak terjadi gempa bumi. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, kami telah diriwayatkan oleh Salamah bin Nufail As-Sukuni radhiyallahu an, kami sedang duduk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menyebut, sebelum terjadinya hari kiamat akan terdapat kematian yang mengerikan, dan sesudah itu akan terjadi tahun-tahun gempa bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi Nabi gambarkan akan berlaku banyak kematian-kematian yang mengerikan. Apa yang mengerikan? Antaranya kematian-kematian mendadak. Tiba-tiba tengah berdiri, pop, jatuh, mati. Rupa-rupanya salur darah dekat otak pecah. Tengah buat kerja, tengah bersukan, tiba-tiba jatuh, mati. Mati tiba-tiba. Tengok-tengok rupanya jantungnya tersumbat. Itu tak termasuk lagi yang aksiden. Digambarkan oleh seorang kawan kita, tak payahlah sebut namanya. Salah seorang daripada kawan dia tengah bawa truk Hilux bersama kawan seorang duduk sebelah. Kawan dia agaknya letih, duduk baring-baring, tidur tak tidurlah, nyenyak-nyenyak gitu, lelap tak lelap gitu. Kawan itu bawa kereta, tiba-tiba masuk bawah langgar. Rupanya dia meninggal ketika sedang driving. Tengah driving meninggal, bukan tertidur, meninggal. Kematian yang tiba-tiba berlaku ni, hari ni dah berlaku. Maka Nabi gambarkan, sebelum terjadinya kiamat akan terdapat kematian-kematian yang mengerikan, dan sesudah itu akan berlaku tahun-tahun gempa bumi. Tahun-tahun gempa bumi. Tuan-tuan, bila sebut gempa bumi ni, sebenarnya sejak daripada tahun 2020 tu, dah banyak dah gempa bumi berlaku. Skala gempanya tu, Richternya tu ada berbagai-bagai. Ada yang 6.4 gempa bumi yang berlaku di wilayah Xinjiang tahun Januari 2020. 20 hari bulan Januari 2020, 6.4 skala Richter.
Xinjiang gempa bumi. Kemudian di wilayah Jiaxi, wilayah Kashgar, and juga berlaku gempa bumi. Seterusnya di China, di negara China dengan skala 6.3. Kemudian di Turki pada 29 Januari dengan skala 7.7. Begitu juga di Caribbean, di Jamaica, di Mexico, di Florida. Ni pada tahun 2020 ni. Saya ambil tahun 2020 ni pun dah banyak gempa bumi berlaku. Dah banyak gempa bumi berlaku. Dan kita nak menggambarkan kat sini, selain daripada gempa bumi akan berlaku apa yang digambarkan sebagai tsunami. Tsunami pula ada tsunami laut, ada tsunami darat. Ada tsunami laut, ada tsunami darat. Dalam satu artikel yang saya nak bacakan kat sini, saya bacakan sini. Ditulis oleh Profesor Amanda. Dia kata apa? Storm control with weather machine technology. Maknanya dia kata man-made weather manipulation. Jadi dah ada dah. Kan man-made weather. Cuaca-cuaca yang dibuat oleh manusia. Maknanya dengan menggunakan teknologi. Dah ada dah. Malahan ada contohnya di UAE. UAE lagi kan. Telah mengadakan satu weather manipulation investigating. Mereka telah buat satu penyiasatan, satu kajian dan sebagainya, yang mana mereka telah menciptakan program untuk rain enhancement science. Jadi dekat UAE ni ada kawasan-kawasan yang gurun-gurun tu, kawasan yang tak ada air tu, mereka telah menggunakan program untuk menurunkan hujan di tempat yang kering di UAE ni, Abu Dhabi tu, tempat One World Religion tu. Sehingga kan mereka telah mengadakan dispersal cloud seeding. Mereka telah tanam awan di sana sehingga menyebabkan peningkatan hujan, rainfall, dan peningkatan fresh water, kan, air yang segar, air yang boleh diminum. Ni UAE. Jadi disebut sini ada weather machine technology. Kemudian ada juga disebut storm control for climate change. Ada satu mesin yang telah dibuat atau dikaji. Antaranya ialah daripada National Ocean and Atmospheric Administration, NOAA, di mana mereka telah mengkaji bagaimana nak suppress hurricane, ribut taufan. Dia nak suppress, nak lemahkan dia, ataupun nak buat hurricane. Jadi hurricane yang datang daripada Laut Cina Selatan ni, kan yang datang dulu pun ada juga taufan, bukan tak ada zaman dulu kan. Tapi zaman dulu taufannya kan datang, lepas tu habis. Banjirnya kawasan pantai timur. Ini Kuala Lumpur banjir, Shah Alam banjir, tak pernah banjir, teruk macam gitu. Dulu mungkin titik air lah kot sekejap. Sekarang ni semua Seri Muda habis. Sekarang ni pula dah mula lagi, di Pahang lagi, tak habis-habis banjirnya. Jadi rupa-rupanya ada alat-alat yang boleh untuk membina hurricane, membina taufan. Ada alatnya. Dia panggil storm control for climate change. Dia ada alat tu. Kemudian bubbles for hurricane suppression. Dia boleh suppress hurricane, dia boleh buat hurricane. Hurricane ni apa? Angin pusar tu, tornado tu. Puting beliung. Puting beliung ke bahasa kita? Jadi dah ada dah. Ini berita-berita yang terbaru. Tuan-tuan boleh tengok dalam internet banyak. Saya cuma pick up daripada internet je, tengok apa yang dah buat teknologi. Contohnya, salah satu kajian juga, dia menceritakan tentang China, negara China. And China is launching. China akan melancarkan weather control machine. China akan melancarkan mesin yang akan mengawal cuaca across an area of size Alaska, sebesar saiz Alaska. Alaska tu dia buat satu untuk menguasai.
China is launching the world largest weather control machine. The world largest. Ini yang kita tahu. Yang kita tak tahu lagi besar daripada ni. And wallahu a'lam. Jadi apa yang saya nak gambarkan di sini, bagaimana di dalam apa yang dah ada sekarang ini, kan? Mereka akan menggunakan bencana alam untuk mengawal, menakutkan dan memaksa, dipanggil paksa rela orang-orang dunia ini untuk ikut ekonomi dia. Bila berlaku bencana demi bencana demi bencana, lepas ni orang tak kisah dah. Kalau sebelum ni kata, oh kita ni ekonomi kita teruk sebab SOP yang mengarut. Bismillah. Kita punya ekonomi teruk sebab SOP yang mengarut. Sebelum ni, oh ekonomi kita teruk sebab kan COVID-19. Sebelum ni, ramai mati sebab suntikan. Sebelum ini ataupun sekarang ni. Lepas ni tak ada orang boleh cakap dah. Kenapa? Banjir di sana, banjir di sini, gempa bumi di sana, gempa bumi di sini, taufan di sana, taufan di sini, tanah runtuh di sana, tanah runtuh di sini. Bencana demi bencana. Sebelum ni kita kata, oh banjir tak apalah, kita yang duduk dekat rumah tinggi-tinggi ni insya-Allah tak kena. Duduk pula dekat bukit-bukit, bukit aman, kita duduk aman je. Duduk kat bukit aman, duduk dekat bukit mahkota, duduk dekat bukit hill, Eco Hill, duduk dekat bukit Malawati. Kita ni bukit-bukit semua tak kena dah. Banjir ni orang rendah-rendah macam di TTDI Shah Alam banjir. Macam di Seri Muda banjir kita kata. Macam di Hulu Langat tenggelam. Kan Masjid Al-Ihsan tenggelam, tempat saya bagi kuliah duha. Allah izin tenggelam. Nampak dia punya bumbung aja. Di Pahang, di Kelantan tenggelam. Kita kata kita duduk tempat tinggi, bukit-bukit ni tak kena. Tiba-tiba kena pula tanah runtuh. Tiba-tiba kena pula tsunami tanah daripada Singapura. Tsunami-nya bentuk tanah beralih. Gempa bumi jatuh, datang tsunami tanah, habis. Runtuh tanah. Orang dekat tempat bukit-bukit pula kena. Kita ingat, duduk bukit tak kena. Kita pun duduk tingkat tinggi sikit. Rupa-rupanya kena tanah runtuh. Lagi teruk. Kena gempa bumi. Lagi teruk. Mereka telah ada alat untuk kontrol cuaca. Kalau mereka boleh suppress cuaca. Suppress ni apa? Suppress ni maknanya mengurangkan kesan-kesan tornado, hurricane, taufan, puting beliung ataupun gempa bumi. Tentulah mereka boleh menguatkannya. Asalnya tak pernah gempa bumi, tiba-tiba janda baik bergegar. Janda baik di Pahang bergegar. Lepas janda baik tiba-tiba Gombak pula bergegar. Gempa bumi, tanah runtuh. Dulu tanah runtuh dengarnya di Cameron Island agaknya. Sekarang bukan lagi Cameron Island. Di bukit antarabangsa tanah runtuh. Tanah runtuh di Kuala Lumpur. Tanah runtuh di Thailand. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, saya nak tunjukkan di sini mereka telah ada perkara-perkara tersebut. Ada seorang hantar pada saya klip video movie Geostorm. Geostorm, Geostorm nama movie. Tengok trailer cukup lah. Tak payah tengok movie dia, tengok trailer. Dia gambarkan ada alat yang boleh mengawal cuaca. Itu gambaran masa depan lah. Bila masa depan? Inilah sekarang ni. Maka ada alat-alat, contohnya High Frequency Active Auroral Research Program, HAARP, HARPS. HARP ni antara alat-alat yang teknologi-teknologi yang ada pada hari ini. Jadi tuan-tuan perempuan yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan menggunakan bagaimana saya sebut tadi, ketakutan, kematian, pembunuhan. Kalau sebelum ni kita kata ini semua DJ punya masalah ni. Kita ni macam ini, hospital lah apalah, kita salahkan kementerian itu, kementerian ini. Selepas ini kita akan lihat tak boleh nak salah siapa-siapa. Dia kata ini natural, tetapi manusia takut. Manusia bertambah takut. Manusia bertambah kosong.
iman mereka, hati mereka, sehingga akhirnya mereka akan mengikut kepada Great Reset tadi. Mereka akan follow Great Reset. Mereka akan follow Great Reset. Sehinggalah apabila bertambahnya peperangan pula. Lepas ni peperangan, peperangan nuclear war, mungkin akan menyebabkan dukhan, yang akan menyebabkan juga food crisis, akan menyebabkan water crisis, krisis air, krisis makanan, krisis ekonomi. Dan setelah semua kesusahan demi kesusahan, termasuklah perpecahan tadi, maknanya fasa ketujuh ni dia akan maksima. Gempa buminya maksima, bencana alamnya maksima, food crisis maksima, penyakit maksima, maka manusia akan tercari-cari di mana penyelesaiannya, kerajaan-kerajaan dunia, kerajaan negara-negara akan dilihat lemah. Hari ini di Malaysia, orang dah mula melihat kelemahan kerajaan yang ada. Kerajaan lemah, banjir baru dekat Shah Alam pun dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Macam-macam. Kemudian lepas tu, bukan saja itu, digambarkan Nadma yang dilantik, dibayar gaji semua, tak buat kerja. Macam-macam lah cerita saya nak dengar, yang kita boleh dengar sekarang ni. Maknanya kerajaan disalahkan, sebagainya disalahkan. Selepas ini apabila memuncak, dah tak ada orang dah boleh salah. Semua orang tak tahu nak buat apa. Semua orang tak tahu nak buat apa. Maka ketika itulah digambarkan oleh mereka, termasuklah yang ditulis dalam kitab Torah, ditulis dalam kitab Talmud Yahudi, maka akan datanglah penyelamat. Dipanggil apa? Allah selamat, savior. Akan datanglah savior, penyelamat kepada ekonomi, masalah digital currency yang mencengkam, akan datang penyelamat dari sudut makanan. Dia akan datang dengan segunung roti, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akan datang untuk menyelamatkan dari sudut peperangan. Dia akan mengamankan peperangan. Jangan perang dah, China dengan Amerika, jangan perang dah, dia kata begitu. Dia akan mengamankan dunia. Dia akan membawa solusi, penyelesaian untuk Big Reset. Maka penyelesaian Big Reset ini akan diumumkan oleh raja yang dilantik, raja yang akan menjadi savior, penyelamat kepada seluruh bencana-bencana ini. Itulah sebagai Raja Al-Masih, Malik Messiah. Ini yang ditulis di dalam kitab-kitab Talmud dia, yang ditulis di dalam perancangan-perancangan jahat mereka. Ditulis. Saya bukan cakap kosong. Mereka tulis. Mereka menulis. Jadi sebab itu tuan-tuan perempuan rahmat Allah Ta'ala, maka akan keluarlah pemimpin yang agung. Dan pada masa itu kita akan melihat manusia akan berpecah kepada dua. Yang pertama bersama-sama dengan pemimpin agung tadi dan dunia yang nak diselamatkan, dan yang kedua bersama dengan Islam, mukmin. Tapi yang bersama dengan mukmin ni tak ramai. Hanya orang yang boleh mentauhidkan Allah dan mentauhidkan Rasulullah, iaitu al-Islam, maka mentauhidkan Islam, maka dialah yang akan selamat. Tunggu Elizabeth mati. Mungkin Elizabeth pun akan mati. Tak mustahil, dia dah tua dah pun. Kemudian King Salman pun akan mati. King Salman mati nanti. Jadi tuan-tuan, maknanya dah terlalu dekat. Bila nak berlaku ni? Tahun 2022 ke, 23 ke, 24 ke, 25, 26 tu, wallahu alam, kita tak tahu. Tapi proses je begitu. Prosesnya itu Big Reset. So apabila Big Reset telah sampai kepada peringkat itu, maka dia akan memimpin dunia di seluruh aspek. Dia akan menggunakan berbagai cara lah. Sebab itulah antaranya ialah kita kata bencana alam. Sebab tu tuan-tuan, kita kena aspek akan ada bencana alam lagi ni. Bukan tak cukup banjir yang dah ada sekarang ni, tak cukup ni.
Ni sikit lagi, kita boleh senyum lagi. Dia sampai peringkat nak senyum pun tak boleh. Bukan kata orang yang kena banjir tu, dia tak boleh senyum. Kita ni yang, kita yang tak terkena ni, mungkin tempat kita tak kena lagi, belum kena lagi. Masa tu nak senyum pun susah. Kita kata hari ni bagus, ramai orang tolong-menolong sebagainya. Besok orang nak tolong, NGO pun tak boleh tolong dah. Kemudian selepas daripada bencana, maka timbul pula peperangan. Al-harju, peperangan, pembunuhan. Tuan-tuan, big reset dia datang bersama bencana. Kenapa dia datang bersama bencana? Kerana dia nak ubah sistem. Dia nak suruh orang lain jangan ikut dah sistem yang ada pada hari ini. Kita tak nak dah sistem hari ini, kita nak sistem baru. Maka orang yang susah, ekonominya susah, kan, ada masalah ekonominya, ada masalah kesihatannya, ada masalah kehidupan budayanya, ada masalah agamanya, berperang pula. Ustaz-ustaz bergaduh sama sendiri, imam-imam bergaduh sama sendiri, kan, seorang nak pilih one world religion, seorang pula nak pilih agama Islam sahaja, tak nak bergabung-gabung. Jadi ustaz pun bergaduh, semua pening kepala ni. Semua aspek diserang. Maka ketika itu dia datang menawarkan sistem yang baru, big reset. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila tuan-tuan melihat gempa bumi semakin banyak, banjir makin banyak, tanah runtuh makin banyak, mungkin lepasnya akan berlaku peperangan pula, pembunuhan pula, jenayah pula. Masa ketika itu, jangan kita ingat kita selamat lagi, tak. Sebab itu saya bagi amaran kepada diri saya sendiri dan kepada diri tuan-tuan, termasuk pertubuhan Islam. Kalau kita rasa kita nak bersama dengan Al-Islam, nak bersama dengan mentauhidkan Allah, bersama mentauhidkan Islam, hanya mengambil Islam sebagai ad-din, maka bersedialah untuk berhadapan dengan bencana-bencana yang sebenarnya ditujukan kepada kita. Great Reset sebenarnya bukan dunia yang dia nak. Dunia dah ikut dah. Orang yang tak nak ikut tu yang dicari. Jadi sebab itulah tuan-tuan mubarak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham akan perkara ini sebelum terlambat. Jadi sebab itu saya nak gambarkan kepada tuan-tuan mubarak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka yang bergerak dengan dakwah, buatlah dakwah dengan semaksimal yang boleh. Bagi mereka yang bergerak dengan tarbiyah, gerakkanlah tarbiyah dengan semaksimal yang boleh. Bagi mereka yang menggerakkan perjuangan jihad fi sabilillah, gerakkan jihad dengan semaksimal yang boleh. 3 sunnah ini, dakwah, tarbiyah dan jihad ini adalah merupakan sunnah taifah mansurah. Jadi sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, tujuan saya ceritakan bencana demi bencana, dan sebenarnya banyak lagi kalau nak sebut ni, tapi saya tak nak sebut banyak-banyak, selagi kita pula tak boleh tidur malam ni. Bukan nak menakutkan, tapi nak memberikan kabar gembira. Apa kabar gembira? Di sebalik bencana-bencana, di sebalik Great Reset, berkata Syekh, apa nama Syekh ni? Ahmad Yasin rahimallah, seorang yang saleh, hidup dalam dakwah, hidup dalam tarbiyah, hidup dalam perjuangan jihad fi sabilillah di Gaza, di Palestin, di Baitul Maqdis. Dia telah mengeluarkan satu kenyataan, satu tafsir berdasarkan ilham yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang ada pada dia, berdasarkan realiti dia hidup di dalam perjuangan yang kita kata yang besar. Maka dia telah mengatakan, insya-Allah tuan-tuan puan-puan, mereka merancang untuk buat big reset, bermula daripada 2025 full control sampai 2030. Ni mereka rancang. Saya sebut mereka rancang, bukan kita buat ramalan, cocok logi, bukan. Ni mereka rancang, memang ada dalam perancangan mereka tu. Mereka rancang 2025, 2030 untuk mengawal dunia secara habis-habisan, insya-Allah, sebelum sempat 2030, 2028, sebelum sempat 2028, insya-Allah
Allah akan berikan kemenangan kepada Islam. Ini berita yang saya nak sampaikan. Allah akan beri kemenangan kepada Islam. Tapi orang tak nampak lagi. Mana orang nampak? Ramai majoriti tak nampak lagi, tuan-tuan. Majoriti nampak banjir aja. Dia nampak banjir. Dia nampak tanah runtuh. Dia tak nampak banjir tanah runtuh tu tanda-tanda bencana akan semakin hebat dan tanda-tanda kita akan menang. Islam akan menang. Islam akan menang. Ini nak sebut ni. Ini bukan cucuk logi ni, tuan-tuan. Orang Indonesia panggil cucuk logi. Apa yang cucuk pun saya pun tak tahu. Bismillah. Saya sebut 2030 kerana itu adalah permulaan agenda 2030. Abad 21 mereka rancang 2020, 2030 ni mereka nak overturn satu dunia. Jadi Great Reset ni yang mereka rancang daripada 2020 sampai 2030. Dia nak rancang Great Reset. Maknanya 2030 ni perancangan jahat Yahudi, Zionis, Iblis yang di belakangnya tadi. 2030 dia dah totalitarian, kontrol semua. Ustaz-ustaz yang tak ada maklumat ni, para alim ulama tak ada maklumat ni, insya-Allah saya bersedia untuk bincang-bincang. Saya boleh tunjukkan dia punya fakta dia berdasarkan perancangan jahat mereka. Ini bukan saya cakap saja-saja, ini bukan cucuk logi ni. Ini adalah apa yang mereka sebut dalam perancangan mereka. Kenapa mereka sebut? Sebab Allah gambarkan mereka ini sombong dan takbur. Mereka yakin mereka boleh menang. Allah gambarkan istikbara. Mereka ni orang yang sombong. Dengan sebab kesombongan mereka, ketakburan mereka, mereka merancangkan membuat perancangan-perancangan jahat. Dan dia dedahkan pada kita. Jadi pada malam ini tuan-tuan dah terdedah sedikit lah. Tapi tuan-tuan kena faham, ilmu yang tuan-tuan dapat ini tidak akan dibiarkan oleh musuh-musuh Islam, terutamanya syaitan dari jin dan manusia. Sebab tu tuan-tuan kena pada mula malam ini, dengan ilmu yang kita ada ini, kita wajib kita berusaha mengenal Allah, mendekati Allah, bersama Allah, hidup bersama Allah. Hidup bersama Allah ni bukan sunat, wajib. Macam mana nak hidup bersama Allah? Kita kena mengenal Allah. Kena mengenal Allah, tuan-tuan. Sebab kalau kita tak kenal Allah, bila datang bencana, yang kita nampak bencana aja. Yang kita nampak susah, yang kita nampak payah, yang kita nampak menderita, yang kita nampak kesakitan, yang kita nampak kesusahan. Kita tak nampak itu tanda-tanda kita nak menang dah. Mereka akan keluarkan maksima. Mereka akan belanjakan duit mereka maksima untuk mengeluarkan bencana yang paling hebat sebelum dikeluarkan penyelamat mereka, Savior and King Malik Messiah. Dipanggil Malik Messiah, kan, Raja Al-Masih. Itu bahasa apa dia? Bahasa Hebrew. Malik Messiah ditulis. Jadi sebelum Dajjal datang, kita panggil Dajjal, maka dia akan maksimalkan bencana-bencana tadi, kesusahan-kesusahan tadi. Dia akan maksimalkan. Jadi bagi mereka yang tak boleh nak menjaga diri mereka daripada bencana-bencana yang mula maksimal tadi, maka mereka akan tewas. Mereka akan mencari savior, penjaga-penjaga yang boleh menyelamatkan mereka. Maka datanglah Malik Messiah, datanglah the master of wisdom. The master of wisdom, dia punya perkataan diguna, master of wisdom. Orang yang bijaksana, orang yang memimpin, orang yang ada keturunan raja, orang yang diterima oleh dunia. Maka dia akan bawa penyelesaian. Kamu Malaysia ada masalah apa? Masalah ekonomi, kami akan datang membawa penyelesaian masalah ekonomi. Kamu ada masalah dari sudut kesihatan, kami bawa ubat-ubat untuk sihat. Kamu ada masalah tanaman, kemarau, maka kami akan datang bawa air.
Jadi dia akan datang. Jadi bila kita tidak ada hubungan dengan Allah, tidak kenal Allah, tidak proses diri kita dengan Allah tadi, maka bencana demi bencana demi bencana, kita akan tengok bencana tu, sedangkan bencana itulah dia punya makar dia demi perancangan jahat dia. Hari itu habis kita, habis. Tuan-tuan, sebab tu saya ulang tajuk ni, Great Reset ni saya ulang. Tajuk ni kita dah cakap sejak 2016. Cakap cara intensif, tapi kita tak keluarkan dalam FB lah. Ni baru keluar lah ni. Maka bagi mereka yang tidak ada maklumat, terutamanya para ulama, para alim ulama, mari kita buat muzakarah, bincang. InsyaAllah saya tunjukkan kepada tuan-tuan, perempuan sekalian, bagaimana mereka plan, rancang. Dan 2022 mereka akan memulakan perancangan mensyirikkan Allah dan mensyirikkan Islam secara besar-besaran pada masa itu. Liciknya perancangan mereka, hati kita, iman kita, Islam kita akan dijadikan, di reset semula. Great Reset termasuk Islam akan di reset semula. Iman akan di reset semula. Bukan reset semakin pulih, semakin mentauhidkan Allah, reset supaya kita mensyirikkan Allah, wa iyazbillah min zalik. Ini benda perkara ni penting, tuan-tuan. Penting. Dan sedang berlaku dan akan berlaku. Lepas ni akan jadi. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni mula-mula dulu kita berdepan dengan COVID-19. Semua orang takut COVID-19. Lepas tu ada vaksin pula. Semua orang bimbang vaksin. Mula-mula vaksin, ambil vaksin. Habis 80%, 90%. Kita pun ada sibuk. Sekarang ni dah ada side effect lah apa. Kita tak nak ambil. Tak boleh nak kena ambil juga. Baik. Lepas ni sekarang ni dah ada masalah COVID-19, masalah virus, masalah suntikan, dan kemudian ada lagi masalah banjir. Tambah banjir. Kita perasan tak? Tambah. Lepas banjir, tanah runtuh pula. Banjir gelombang 1, ada pula gelombang kedua pula. Lepas ni ada masalah-masalah dari sudut gempa bumi pula. Makin naik, bencana makin naik. Nampak tak? Kita perasan tak? Kemudian makin intensif. Maknanya banjir bukan setakat banjir di situ, tempat nak simpan orang pun, tempat nak letak orang yang mangsa pun dah tak ada dah. Sekarang ni boleh lagi. Saya nampak ada viral video NGO haluan pergi bantu Lulangat, NGO Erbit Liu pergi bantu di Muntakab, NGO sekian-sekian bantu di sini, bantu di sana, NGO Yayasan Ikhlas membantu di Hulu Langat juga, NGO lain ada. Kita nampak sekarang ni kan. Yang kita tak dengar, nadama je. Nadama je tu kan. Nadama je orang nak komplain, tak ada. Saya pun tak tahulah. Mudah-mudahan mereka buat kerja ikhlas, orang tak tahu. Ikhlas sampai orang tak tahulah kan. Lepas ni mungkin NGO yang nak buat, nak bantu pun dia tak terbantu diri dia. NGO nak bantu tak terbantu diri dia. Sebab apa? Dia nak bantu, nak ada duit. Duit tiba-tiba tak ada dah. Tak ada duit. Siapa nak bagi funding kat dia? NGO ni bukan dapat gaji daripada kerajaan bagi. Tak. Dia pun nak ada funder. Funder pun tak ada duit dah. Bisnes dah teruk. Tak ada nak funding. NGO pun dah tak boleh bergerak. NGO pula berhadapan dengan macam-macam pula masalah. Jadi kita lihat lepas ni makin teruk. Lepas ni pula dihentam pula agama. Dah susah. Agama pula dibantainya. Ustaz ni sesat, ustaz sana sesat, ustaz ni sesat, ustaz sana sesat. Yang tak sesat, yang ikut New Age religion. Milah Abraham saja yang tak sesat. Milah Abraham je yang tak sesat. Jadi masa itulah kita tertekan. Dah lah banjirnya, ni susahnya makanannya ni sebagainya. Jadi masa tu manusia hanya melihat siapalah yang nak tolong. Sekarang ni dapat nampak muka-muka NGO pun dah syukur dah. Terima kasihlah Tuan bawa burger, walaupun burger sebiji, at least saya dapat makanan. Terima kasih. Saya tengok bagaimana ada NGO yang bawa makanan, sebagainya makan burger. Alhamdulillah burger dia mampu burger
Dia buat burger sendiri, dia mampu dia buat, dia bagi burger. Alhamdulillah, burger pun burger. Ada makanan. Besok sampai peringkat, makanan pun tak ada. Air pun tak ada. Kemarau. Gempa bumi, kemarau. Makanan makin kurang. Macam mana tuan-tuan? Yang mana? Siapa yang kita nak bergantung? Tuan-tuan rahmati Allah, dia makin hebat, akhirnya keluar raja dia. Saya sebut ni great reset. Dia nak reset semua. Apa yang dia nak reset? Bukan dia nak reset, dia nak kuasai ekonomi sebagaimana yang orang sebut. Ekonomi tak. Dia nak menyesatkan umat manusia. Itu misi dia yang paling besar sekali. Ekonomi, jalan dia, cara dia. Bencana, cara dia. Peperangan, cara dia. Kesihatan, cara dia. Pendidikan, caranya, jalan-jalannya. Wasail untuk merosakkan manusia. Tetapi ultimate-nya, mereka nak menyesatkan akidah, menyesatkan agama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila mereka attack yang ini, yang last sekali, dia akan attack iman. Bila dia attack iman, bila dia attack agama, pada masa itulah umat Islam berpecah, dan bila berpecah akan lahirlah kebangkitan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yab'asu li hadhil ummah. Sesungguhnya kan Allah akan membangkitkan ke atas umat ini man yujaddidu, mereka yang akan mentajdidkan dinah, kan, akan menjadikan agama mereka. Man yujadidullah dinah. Jadi Allah akan datang masa ketika iman diserang. Tuan-tuan, sebab tu sekarang ni nampak tak Allah ni sayang kat kita? Macam mana Allah sayang kat kita? Dia serang fizikal, dia serang otak lu. Otak sekarang ni ilmu kita. Ilmu kita, kalau kita ikut sekular, kita ikut liberal, kita ikut plural, dia ikut sebagainya yang ada ni, maka kita akan sesat. Tak kira lah kita seorang engineer, seorang medical doctor, seorang accountant, seorang apa pun yang kita dah belajar sama PhD ni, dah belajar ni. Sebab tu saya tak kisah PhD tak PhD, tuan-tuan. Ini semua ilmu mereka ni. Orang nak panggil ke apa, tak kisah lah. Pada saya PhD ni di bawah ilmu mereka ni. Saya tak iktiraf PhD, tuan-tuan. Kenapa? Kerana ini ilmu mereka, dasar mereka. Walaupun kita ada ilmu, kita kena buka, kena ikat semula dengan Islam, dengan iman. Buka semula, ikat semula, relearn, belajar semula. Nak hubungkan engineer dengan iman, medical dengan iman. Buat apa kita belajar medik, doktor, pakar, tapi terputus daripada iman? Apa maksud terputus daripada iman? Kita yakin yang menyembuhkan itu adalah ubat, bukannya Allah. Terputus daripada iman. Kita yakin hanya dengan inilah menyembuhkan, bukan Allah yang menyembuhkan. Itu terputus daripada iman. Jadi kita kena relearn, unlearn, relearn. Jadi sebelum ini dia dah hentam dah kita punya ilmu kita, dah jadi sihir. Kita disihir. Subconscious mind kita disihir, conscious mind kita disihir. Kemudian fizikal kita pula susah nak makannya, nak minumnya, sakitnya, ubat-ubat fizikal pula. Mental dah diserang dengan dasar-dasar sekular. Fizikal pula diserang. Selepas itu iman kita diserang. Akidah kita diserang. Maka ujian yang paling besar ialah akidah dan iman tadi. Dengan one world religion, the new age religion. Bila keluar ujian tersebut, maka mukmin sesat, ramai sesat. Yang tak sesat sikit yang bertahan. Maka yang sedikit inilah akan ada kebangkitan. Innallaha yab'asu li hadhil ummah. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan daripada umat ini. Dan pada setiap 100 tahun orang yang akan mentajdidkan agama dia. Jadi tuan-tuan, tak lama dah. Jadi apa yang sebenarnya sepatutnya kita buat ni, tuan-tuan? Apa yang sepatutnya kita buat?
Yang pertama, kita faham perancangan jahatnya Great Reset ni apa. Great Reset ni dia nak reset semua benda, termasuk akidah kita, termasuk agama kita, termasuk ekonomi kita, termasuk kehidupan kita, termasuk negara kita, termasuk raja-raja kita, termasuk undang-undang kita. Dia nak reset semua. Itu maksud hakikat Great Reset. Sehingga kan seluruh makhluk manusia itu dan jin berada di bawah kepimpinan dia, totalitarian, secara menyeluruh, secara total. Itu maksud Great Reset. Jadi bukan hanya ekonomi. Kita ingat ekonomi, oh besok nak ada digital currency, kita nak kena simpan dinar, nak kena simpan dirham. Oh besok ada masalah bencana, kita nak kena duduk tempat-tempat yang tinggi sikit supaya tak banjir. Oh besok ada masalah makanan, kita nak kena prepping makanan. Oh besok ada masalah dari sudut air, kita nak kena prepping air. Besok ada masalah kesihatan, kita nak kena prepping ubat-ubatan. Jadi kita ingat dia terpisah-pisah. Rupa-rupanya yang kita sebut prepping tu sebahagian. Yang paling besar sebenarnya Great Reset, dia nak reset akidah kita, iman kita, dan nak reset Islam yang ada pada kita. Sehingga akhirnya seluruh hidup manusia ini akan duduk di bawah pemerintahan Al-Masih Dajjal. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang digambarkan. Sehingga tanah pun diambil, rumah pun dia punya. Digunakan, semua ada. Semua yang ada diguna. Ni tuan-tuan, kita nak faham Great Reset ini dia. Ini dari kacamata Al-Quran, dari kacamata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari kacamata kajian-kajian ilmiah yang kita buat. Berdasarkan kepada apa yang mereka sebut dan apa yang mereka rancang. Kenapa kita boleh ambil panduan mereka itu? Sebab mereka sebut perancangan mereka, tuan-tuan. Siapa-siapa yang nak detail, insya-Allah ada detail semua. Sebab tu kalau ada ustaz-ustaz yang kata ini konspirasi lah, tuan-tuan, kan? Perkataan konspirasi itu dalam Quran pun ada, tuan-tuan. Kita ni yang naif. Kita berfikir seolah-olah kita duduk di zaman sahabat. Kita berfikir seolah-olah kita duduk di zaman Nabi. Di zaman Islam menguasai. Di zaman Mulkan A'dhan, zaman ada lagi khalifah. Kita ingat kita hidup di zaman tu, rupanya kita hidup di zaman Mulkan Jabbariyah. Kepimpinan yang memaksa, diktator. Dan kemuncak kepada kepimpinan diktator itu adalah keluarnya raja kepada diktator, Al-Masih Dajjal. Dan kemuncak kepada datangnya Al-Masih Dajjal, dia datang savior menyelamat. Kemuncaknya, tuan-tuan, kan, Allah bagi kita menang, insya-Allah. Dah pukul 11. Hari ni hari apa? Hari Khamis. Mungkin hari Senin atau hari Selasa, kalau ada kesempatan, kita akan bincang pula kebangkitan dan kemenangan. Cahaya. Macam mana bangkit, macam mana menang? Persoalan yang kita akan jawab, insya-Allah. Saya tak boleh nak bagi pada hari ni. Nak bagi hari ni pukul 12, nak bagi pukul berapa? Ada orang minta hari ni. Sebenarnya kalau kita bincang-bincang dalam tamrin kita, saya ada cerita sikit lah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah. Jadi siapa yang tidak bersama-sama dengan Sisi, mari bersama-sama Sisi. Sisi ni saya bersekal, kelompok kecil yang kita nak cuba set up dia. Sekaja saya untuk kita bina kekuatan sama-sama kita. Awal lagi Ustaz? Oh memang awal. Tapi sekejap lagi saya nak bangun awal juga. InsyaAllah cukuplah. Nanti kita akan sambung. InsyaAllah kita akan sambung. Kalau sempat besok malam. Kalau tak sempat sebab saya ada program, saya on the way pula out of station. Dah ada tempat lain lah. Ada program tempat lain. Weekend memang saya tidak ada di sini. Jadi tak sempatlah nak buat. Jadi insya-Allah hari Senin, hari Selasa. Sebab Senin pun masih ada lagi program. Mungkin hari Senin malam kita boleh buat. Boleh? Takut tak sempat. Kalau boleh Senin malam saya buat pengumuman. Senin malam kita bincang kebangkitan. Solusi kebangkitan. Kita tamrin dari Senin tu. Boleh no? Okey, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni dapat gambaran
Great Reset bukan ekonomi semata-mata. Bukan nak kontrolkan tanah kita, kedaulatan, sampai peringkat akidah kita, kan, fikrah kita, kefahaman kita, Islam kita, seluruh hidup kita. Great Reset. Jadi mereka yang terlibat dengan pergerakan Islam, harakah Islam, dakwah Islam, pertubuhan Islam, tahun 2022 adalah tahun yang akan bermulanya ancaman-ancaman. Maka tuan-tuan, bersiap sedialah. So macam mana nak siap sedia? Kalau tak ada idea, mari kita bincang-bincang. Mari kita bincang-bincang. Panggil tuan guru kita bincang. Kalau ada tuan-tuan guru kita kenal, mari kita bincang sama-sama. Macam mana nak buat? InsyaAllah tuan-tuan, saya yakin, insyaAllah, biiznillah. Saya yakin, biiznillah, kawasan Nusantara akan jadi kawasan yang diberikan pertolongan oleh Allah. Jadi apa yang saya sebut tadi, akan ada kekuatannya daripada kita, insya-Allah. Tapi bagi mereka yang mentauhidkan Allah dan yang mentauhidkan agama, maknanya dia tidak ambil agama lain-lain, mensyirikkan agama, tidak. Yang mentauhidkan Allah dan mentauhidkan agama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah, al-Islam. Mentauhidkan Allah, mentauhidkan Islam, insya-Allah selamat. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kita untuk izin untuk kita bincang kebangkitan, insya-Allah tuan-tuan. Siapa yang tak pernah dengar ni, baru-baru dengar ni, cuba tengok kuliah-kuliah yang lama lah. Mungkin sebahagiannya ada saya sebut sebelum ni. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fa wasikallahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha وأملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان في كل الزمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Senyum-senyum selalu, banyakkan doa, banyakkan zikir. Jangan kita lupa, banyakkan kita minta pada Allah. Susah aja minta ke Allah, susah minta ke dia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.